Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi shrah li wa yassir li amri. Baiklah, jadi apa khabar semua? Terima kasih sebab meluangkan masa untuk ikuti pertemuan kita sekali lagi. Jadi apa yang kita akan lakukan pada malam ini, insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita pada minggu lepas berkenaan dengan bagaimana kita ingin mencari bahan rujukan dan bagaimana kita setelah kita menjumpai bahan rujukan tersebut, macam mana kita boleh menggunakan bahan rujukan tersebut untuk misalnya untuk menjawab soalan tugasan misalnya, right? Jadi saya kongsikan skrin saya pada skrin saya di iPad ni dulu. Share. Okey, jadi kita sudah mula membincangkan tentang apa jenis-jenis rujukan yang boleh kita uh, gunakan sekiranya kita nak mencari satu maklumat kan. Kita pada minggu lepas kita dah bercakap tentang buku teks, right? Buku teks yang boleh kita gunakan. Okay. Dan kita juga dah bincangkan macam mana kita nak tahu apakah buku teks yang sesuai untuk sesuatu kursus, iaitu kita lihat dalam performa khusus. Sebab biasanya akan disenaraikanlah dalam performa khusus apa buku-buku rujukan yang sesuai untuk kursus tersebut. Kemudian bila kita dah ada senarai buku teks yang atau buku rujukan yang boleh kita gunakan untuk kursus tersebut, kita ada tiga pilihan, sama ada kita nak beli buku tu ataupun kita um, kita apa, kita beli dari kedai ataupun kita beli dari secara dalam talian daripada Amazon ke misalnya, ataupun kita nak pinjam dari PTSL. Jadi biasanya ini adalah tiga pilihan yang terbuka kepada kita lah. Tetapi yalah, sekarang ni bila dalam talian ni, jadi agak sukar untuk kita meminjam buku daripada perpustakaan. Kalau kita nak beli daripada kedai pun tak semestinya kedai ada buku tersebut, dan kalaupun kita nak membeli buku tersebut daripada kedai dan talian macam Amazon.com pun, dia tak semestinya buku tu murah atau buku tu ada. Jadi kita dah lihat pada minggu lepas, satu lagi alternatif untuk mendapatkan buku-buku ni adalah dengan memuat turun buku-buku ni daripada laman sawang yang dipanggil Libgen. Libgen, saya dah tunjukkan macam mana ingin melakukan apa, macam mana kita boleh muat turun buku daripada laman sawang tersebut. Dan saya saya nak peringatkan yang bila kita muat turun dari Libgen ni, kita kena pastikan, kita kena berhati-hati dalam dia kata bukan semua buku yang kita muat turun tu ianya dia tak semestinya dalam format PDF, right? So, kalau saya muat turun buku dari right? Jadi yang pertamanya laman sawang ni laman jadi Libgen, right? Itu perkara pertama. Kemudian format buku tu, format file buku tu, dia boleh PDF ataupun dia boleh dalam format EPUB ataupun dia boleh dalam format DJView. Biasanya ini adalah tiga format yang umum lah untuk buku-buku dalam talian ni. Okay. Semua buku ni kita boleh muat turun daripada tab, sebab dia bukannya kita baca buku secara dalam talian. Maksudnya kita
kita tak perlu berada dalam talian untuk baca buku-buku ni, right? So itu memuat turun daripada internet. Kemudian apa lagi satu? Jenis buku tu, buku tu sama ada buku umum ataupun khusus ataupun buku yang mengandungi soalan dan yang pencahayaan, right? Kemudian kita juga lihat macam mana kita nak mencari maklumat dalam buku ni. Kita lihat di bahagian isi kandungan. Isi kandungan ni biasanya di bahagian hadapan buku, right? Indeks ni biasanya di bahagian belakang. Dan untuk mencari maklumat tu kita kena berkemahiran untuk memfokuskan, untuk mencari kata kunci apa sebenarnya yang kita nak cari. Contohnya saya tunjukkan, saya gunakan contoh yang Cha bagi sebelum ni lah. Ada soalan, saya buka soalannya. Soalan ni ini soalan yang Cha berikan, soalan berkenaan dengan fizik kuantum. Jadi kita baca dulu soalan tu, right? Kita baca dulu soalan ni. Faham ke tidak faham tu isu lain, tapi kita baca. Consider scattering of a photon by a free electron initially at rest, referring to figure 1.9, right? Jadi ada rajah 1.9 yang macam mungkin bila Cha kongsikan tu terpenggal kat situ, so kita kena tengok jugalah rajah 1.9 ni macam mana. Soalan pertama, prove that the angle phi at which the electron recoils is related to the angle theta of the scattered photon by this dan Compton wavelength. Okay, so ini katakanlah kita kena menjawab soalan ini kan dalam tugasan kita. Kemudian kita nak tahu dalam buku apakah ataupun macam mana kita nak cari maklumat tentang soalan ni dalam buku yang kita ada. Jadi sebelum tu Cha ada ke dia punya soalan yang penuh je Cha? Sebab kita kehilangan yang rajah 1.9 kan. Sekejap Kalau tak ada tak apa, tapi kalau ada lebih bagus aku rasa. Hari kita tunggu Cha tu, saya nak kongsikan, kalau korang tengok di bahagian chat, saya ada kongsikan pautan ke Jamboard. Saya share screen saya. Right. Kalau korang tengok di sini, saya ada senaraikan bahan rujukan untuk fizik yang ada dalam talian. Right. Jadi saya letak kat sini LibGen dia tu. Yang ini untuk mencari buku lah. Right, untuk mencari buku. Kemudian pendrive ni, pendrive pula, PDF drive ini pun kita boleh gunakan untuk mencari tu. Okay. Ada satu lagi laman sawang yang saya lupa beritahu. It is archive.
Ini satu lagi laman sawang yang boleh gunakan untuk mencari buku, buku teks, khususnya buku-buku teks yang lama lah. Contohnya kan kalau macam contohnya tengah belajar pasal solid state physics kan, awak type saja macam tu. Wah, kalau nak tu awak cari dalam buku terus lah, tapi boleh je search metadata. Okay, so kemudian dia akan kita tengok apa hasil carian dia. Right? So kalau korang tengok kat sini, right, ada dipaparkan beberapa buku untuk solid state physics, right? Di Mermin, Myers, right? Elemen solid. So kalau korang tengok, ada banyak buku-buku teks fizik yang boleh awak gunakan, buku teks untuk solid state physics, kan? Ni mungkin untuk Wirda dan untuk Cha lah, sebab korang tengah belajar solid state physics kan. Saya rasa Dr. Fazidin juga guna buku kita, so ni ada dua kita kat sini, right? Jadi katakanlah kita nak tengok buku ni, so kita klik. Okay, kalau korang tengok untuk archive.org ni, ada setengah buku yang kita boleh muat turun macam LibGen tu, tapi ada setengah buku yang kita kena pinjam, right? Maksudnya kita tak boleh muat turun tu ke dalam laptop kita, dalam komputer kita. It does, dan untuk membacanya kita kena, we have to be online lah. So kalau korang tengok kat sini, dia kata kat sini log in and borrow, right? Jadi kalau kita tak log in dan borrow ni, kita tak akan boleh membaca ke semua bukunya lah, right? We can't read the whole book. Up to some point, contohnya masih preview, kalau tengok masih preview, right? So limited preview, some pages are omitted, right? Use your free account to borrow this book and gain access to all the pages, right? Jadi apa yang, kalau kita nak meminjam buku ni, kita kena sign in, kita buka account baru, account percuma pun actually, right? Kemudian barulah kita boleh pinjam buku tu. Then you click, then you can borrow the book and then you can read it and renew it how many ever times that you want, right? So saya akan, so ini apa? Nama sawang yang bagus kan, Internet Archive ni, right? Untuk mencari bahan. So saya akan letakkan di sini. Letakkan di sini. Sorry. Saya nak warna hijau. Right? So saya letakkan di sini supaya awak boleh rujuk. Right? So ini yang hijau ni, ini adalah laman sawang dari mana awak boleh muat turun buku, right? Manakala yang warna kuning ni pula, ini adalah OpenText ni adalah buku teks secara dalam talian. LibreText pun kita tengok minggu lepas, ni adalah buku teks dalam talian. Polygon ni pun kita boleh pinjam buku teks juga. Ada yang ketiga ni, yang keempat ni, sorry, Feynman Lectures ni, ini adalah siri syarahan oleh seorang fizikawan yang terkenal, iaitu Richard Feynman, right? Dan yang bagusnya sekarang ni, bukan saja ada apa, ada buku apa, kuliah ni, tapi ada juga rakaman suaranya dan videonya. Jadi kita tengok dia punya tu, katakan quantum mechanics, right? So ini adalah tajuk-tajuk. Sebelum saya lupa, kalau korang tengok buku ni dia ada 3 jilid, jilid pertama, jilid kedua dan jilid ketiga, right? So it is quite detailed, right? It's very detailed actually. Dan katakan awak nak mencari maklumat tentang, awak nak tahu tentang quantum kan, tentang quantum. Jadi kalau awak lihat kat sini, semuanya topik-topik berkenaan dengan quantum, right? Jadi kita boleh tengok quantum behavior, kita tengok macam mana rupa je, right? So ini adalah rupa-bukunya lah, right? Experiment with wave, experiment itu, right? So ini adalah semua pengenalan pada quantum, right? Awak boleh menggunakan the Feynman Lectures on Physics ni. Cumanya amaran saya adalah
susunan topik dalam Fireman Lectures ni dia tidak mengikut susunan yang kita biasa jumpai dalam buku-buku teks biasa, right? Dan kebiasaannya buku The Fireman Lectures ni adalah buku yang dibaca oleh pelajar-pelajar yang agak advance lah kiranya. Maksudnya pelajar tu dia dah ada asas yang kukuh tentang topik tersebut. Kalau awak baru nak, contohnya kalau awak baru saja belajar tentang mekanik kuantum, saya takkan galakkan awak untuk baca Feynman Lectures lah, right? Sebab mungkin sebab penceritaan, gaya penceritaan dan penerangan dia tu dia dia berbeza, dan sekiranya awak masih baru pada bidang tersebut, mungkin awak akan awak bukan terkeliru tapi agak mungkin awak akan hadapi kesukaran untuk memadankan apa yang telah awak pelajari dalam kelas dengan susunan topik dalam Feynman Lectures, right? Tetapi kalau awak nak cuba baca, right? Kalau awak nak, contohnya kalau awak dah baca banyak penerangan tentang sesuatu dan awak nak satu perspektif yang baru, maka saya akan cadangkan awak baca Feynman Lectures ni lah, right? Feynman Lectures is one of those texts which you read after you have read everything else, right? Katakan awak dah baca buku Giancoli tak faham, baca buku Haile Rasik tak faham juga, baca buku Young and Friedman pun tak faham juga, kan? Jadi kalau dah habis baca penerangan dalam buku-buku yang tradisional ni dan awak nak mungkin awak nak mendengar penerangan yang berbeza daripada yang penerangan yang sedikit berbeza daripada yang tradisional ni, dan saya syorkan awak untuk baca Feynman Lectures ni, right? So itu yang ini yang keempat yang bawah ni. Kemudian yang warna biru ni, ini semua adalah sama. Ini semua adalah video kuliah ataupun panduan belajar fizik, right? Dari segi video, saya nak syorkan video oleh Michael van Biezen ni. Saya tunjukkan. Mungkin ada di kalangan awak yang pernah menonton video dia. Kalau lihat Michel van Biezen ni, dia ada banyak video untuk topik dalam fizik, matematik, astronomi, semua itulah. Dan untuk kita di fizik, saya rasa video-video dia yang berguna adalah video untuk fizik ni dan matematik, right? Kalau ambil astronomi boleh tontonlah yang astronomi. Jadi kalau kita lihat saya suka video je sebab saya tunjukkan saja. Let's see, can you believe it? Physics, let's see how to okay, physics tentang contohnya awak sedang belajar tentang kita ambil saja itu. Contohnya pasal let's say an advancement itu, right? The stock market keeps going up, cryptocurrencies keep going up, NFTs keep going up, real estate keeps going up. Welcome to our lecture online. The next problem in the JEE Advanced Test from 2021 is actually a two-part problem. They're asking for two different things, but we'll do it each in a separate video. So let's read the problem. It deals with projectile motion. A projectile is thrown from a point O on the ground at an angle 45 degrees from the vertical and with a speed of 5 times the square root of 2 meters per second. The projectile at the highest point of its trajectory splits into two equal parts. One part falls vertically to the ground vertically to the ground in 0.5 seconds after the splitting. The other part, t seconds after the splitting, falls to the ground at a distance x meters from point O. And let's take g as 10 meters per second square. Find the value of t. So let's read that again here. It says one part falls vertically to the ground 0.5 seconds after the splitting. The other part, t seconds after the splitting, falls to the ground at a distance x meters from point O. So they want us to find the time from the splitting
to when the second part hits the ground. Now let's draw a little schematic of what's going on. So we have the ground. We have a projectile that's being sent off at an angle of 45 degrees from the vertical, which means 45 degrees from the horizontal, same thing. So 45 degrees, let's call it angle theta. The initial velocity is equal to 5 times the square root of 2. So when we calculate the initial velocity in the x direction, that's equal to the initial velocity times the cosine of 45 degrees, which is equal to 5 times the square root of 2 times the square root of 2 over 2. So notice that this is equal to 5 meters per second. And then we know, since it's a 45-degree angle, that the initial velocity in the y direction must be the same as the initial velocity in the x direction, which is also 5 meters per second. The projectile will then reach its maximum height. Right. Jadi ini contoh video je. Video yang Michel Van Biazen ni ada setengah video yang mana dia menyelesaikan soalan, right? Ada pula setengah video yang dia memberi kuliah. Jadi ada apa orang boleh pilih lah nak tengok video yang di mana dia mengajar konsep yang baru ataupun dia mengajar macam nak menyelesaikan soalan, right? So very good resource, sumber yang bagus video-video Michel Van Biazen ni. Kemudian yang ini pula saya tak ingat. Rasa yang ini apa? Yang ini adalah himpunan video kuliah sebenarnya, kuliah di di Caltech. Dan video-video di sini dia sesuai untuk kursus, untuk kursus tahun 1, right? Semua kursus tahun 1. Dan untuk kursus tahun 2 dia sesuai untuk kursus mekanik klasik. Ya, mekanik klasik dan mekanik klasik elektronik barangkali, right? Jadi video kuliah The Mechanical Universe ni dia sesuai untuk pelajar-pelajar tahun 1, untuk kursus-kursus tahun 1 dan juga untuk mekanik klasik dalam tahun 2, right, tahun kedua. So itu yang tu. Kemudian yang dua yang kat bawah ni, ini adalah saya mulakan dengan ini dulu lah. Physics Stack Exchange ni. Okay, Physics Stack Exchange ni dia adalah satu laman sawang di mana awak boleh meletakkan soalan. You can post questions, right? And then other people will answer, can suggest an answer, right? Contohnya macam yang ni kan, kartu ini juga. So dia contohnya macam ni, dia bertanyakan soalan ni, kemudian akan ada orang memberikan jawapan lah. Dan kalau ada, contohnya ada misalnya ada satu soalan yang awak tak boleh jawab, dan awak boleh letakkan sini dan tengok ada orang yang sudi menjawab ataupun tidak, right? Cuma untuk yang ni awak kena sign up dulu lah, tapi dia tak ambil masa yang lama pun actually, right? So yang ini macam bulletin board lah. It is a place where you can post questions and then people will give an answer. Right? Cuma yang ini awak tidak boleh mengharapkan jawapan serta-merta lah. It will take several days lah for someone to sort of answer, right? But it is kalau awak nak menguji kemampuan awak untuk menjawab soalan orang lain lah, sebab salah satu cara untuk bagus untuk menguasai fizik ni adalah dengan mengajar orang lain kan. Kalau awak rasa nak mengajar orang lain ataupun awak nak menguji sejauh mana awak memahami satu konsep tu, dan awak boleh juga cari soalan-soalan kat sini dan cuba jawab lah. Bukan cuba jawab, maksudnya awak cuba cadangkan penyelesaian ataupun jawapan, right? So itu yang ini. Yang ketiga, yang seterusnya adalah yang ini. Yang ini adalah just show you. Ini adalah bahan-bahan persediaan untuk fizik Olimpiad, right? Tapi saya masukkan saja kat sini kerana ada bahagian ini, right, yang kat sini semua ni. Yang ini adalah panduan. Kiranya macam panduan nak belajar untuk
setiap satu tajuk-tajuk ni lah. Contohnya pasal mechanics, electric circuits, thermodynamics, wave optics. Saya ambil contoh saya ambil contoh mungkin mechanics. Right? Jadi anggap ini semacam nota yang mengajar macam mana nak menyelesaikan masalah dalam mekanik. Right? Jadi dia akan ceritalah apa strategi yang boleh kita lakukan. Right? So ini ni lebih kepada mengajar awak macam mana nak menyelesaikan masalah. Right? Guna angular momentum, guna tu. So dia macam tips ataupun ketua untuk menyelesaikan masalah dalam setiap satu tajuk ni lah. Kalau quantum dan yang ni lah dia terangkan wave function. Dia bukan sangat nota tetapi petua nak menjawab soalan, right? Petua cara-cara untuk menjawab soalan. Okay. So itu yang ketiga yang ni. Selebihnya yang semua yang kat sini ini adalah saya himpunkan akaun-akaun video berkenaan dengan fizik di YouTube, right? So boleh check satu demi satu lah, Veritaserum dan kalau awak terjumpa apa-apa rujukan lain yang awak rasa patut letak sini, dan awak boleh you can just put a sticky note and then you can just or just let me know lah. Okay. So itu berkenaan dengan Jamboard ni. Okay. Sekejap je dah kongsikan lah. Let's see. Let me open desktop. See, ada tak sini? Ya, saya buka yang dekat. Saya stop sharingan ni dulu. Tengok ada tak di sini. Shots. Yes. Right, so yang ini ya. Ya, saya sedang cuba buka file yang cantik. Yang bawah sir. Yang bawah Okay. Okay. So kita dah tu. Okay, jadi macam mana? How should I do this? Because saya nak can I tak apa. Kalau korang boleh buka actually spot. Boleh tak Cha tolong hantarkan dekat Telegram gambar sebab saya boleh buka dekat Telegram dekat sini. Dah hantar juga sir. Ada. Ya, saya. Dah. Okay. Saya taruh ni balik. Image. Alright. Saya share screen saya. Okay, ini dia punya image. This is the so this is image and this is a question. Okay, consider scattering of photon by free electron which at rest, referring to figure 1.9. Okay, this is figure 1.9, good, 1.9. Kemudian dia kata prove that the angle phi at which electron recoils related to the angle theta. Okay. Okay, manakah Cha tanyakan soalan ni, saya nak minta Cha terangkan dulu apa yang Cha faham dengan apa yang Cha mungkin kurang faham dengan soalan ni. Dan apa yang macam itulah kayaknya. Okey, apa yang saya faham Jadi Cha rasa soalan ni dia nak terangkan dulu apalah apa yang Cha faham.
soalan ni pas yang saya faham lah soalan ni pasal elektron yang ada satu fenomena lah yang quantum effect tak silap saya dalam ni. So dia satu benda, satu metal tu dia akan berpecah satu, dia foton tu akan berselerak dan satu lagi foton tu akan recall. Dia foton akan rekodkan berselerak. Okay, tak betul kan? Okay, so bila dia berpecah tu akan ada angle lah, so dia nak provekan angle. So formula dalam, saya tak tahulah dah belajar ke belum ni, cuma saya bagi contoh je, itu saja. Jadi kalau Cha nak menjawab soalan ni, Cha akan mula jawab macam mana? Mula akan jawab macam mana Saya akan tengok balik yang buku tadi, yang figure 1/9 tu. Saya akan baca balik lah 2-3 muka surat sebelum tu. Okay, so macam yang nampak tu kan, kita nampak formula P, E, momentum atau formula energi semua tu. So kita akan baca kat situ dulu, tengok mana berkaitan. Okay, lepas tu? Lepas tu cuba relate kan lah. Lepas tu kalau tak boleh jawab, itu je lah yang pisangnya. Jadi kalau let's start with the first sentence. Consider the scattering of a photon by a free electron in a state at rest. Okay, so apa yang Cha faham dengan ayat tu? Kalau as in, jangan kita tepikan nak kena buktikan persamaan tu, tapi apa yang kita boleh faham daripada ayat pertama? Okay, yang saya faham, foton tu mengalami satu momentum, iaitu momentum awal dia pada waktu rehat. Lepas tu dia akan melanggar sesuatu, akan menghasilkan momentum pada waktu akhir, yang mana akan ada dua momentum tu, yang satu ke atas, satu ke bawah tu. Itu je yang saya faham. Boleh tak Cha terang as in, so kalau nak cakap pasal momentum tu je dah macam, as in, just terangkan apa yang berlaku, as in apa yang berlaku apa sebab dia lah fizik ni dia akhirnya tentang sesuatu yang berlaku kan. So jadi first fenomena yang kita sedang yang saya tunjukkan dalam figure 1/9 ni, dia melibatkan apa kalau bayangkan dia macam drama, siapa watak-watak dalam drama ni? Okey, watak yang adik lah foton lah, cahaya foton. Okey, foton lagi. Takkan satu je. Kalau angle tu kira watak ke? Watak ni maksudnya benda lah. Dia benda tu dia berpusing ke, dia berlanggar ke ataupun dia tu. Maksudnya kalau saya kan, kalau saya minta Cha ataupun Wilda untuk terangkan ayat pertama ni apa sebenarnya, maksudnya apa yang dimaksudkan ayat pertama ni, macam mana korang nak jawab? Apa jawapan korang? Cha boleh jawab, Kalau apa benda ayat soalan pertama tu, dia nak beritahu yang foton tu mengalami satu fenomena je lah. Fenomena apa? Boleh tak rincikan lagi? Spesifik. Siapa? Maaf, nak mencelah. Tak apa, sila. Daripada ayat pertama tu saya rasa apa yang dia cuba jelaskan, ada satu foton dia macam ditembak, betul ke ayat tu? Ditembak ke arah satu free elektron dan menghasilkan satu pelanggaran kenyal. Sebab tu ada angle tu lah. Yep. Ada P1 dan P2 tu. Okay. Right. So apa yang Wida terangkan tu betul. Right. So apa yang berlaku kan? Meskipun rajah ni dilukis ada insiden dan recalling tadi, tapi cuma ada dua saja watak dalam ni. Yang pertamanya adalah foton yang dilanggarkan ataupun yang macam kita kata yang ditembak. Okey je gunakan istilah tu kan. Sebab kalau terjemahkan bahasa Inggeris mereka kata fired kan. A photon is fired to a free electron. Right? So this is the free electron kat sini. Why is it called free electron? Sebab dia biasanya elektron ni kan dia akan berada dalam atom.
Tetapi elektron ni bebas. Elektron ni dia tidak terikat kepada mana-mana atom. Kan? So it is a free electron. Right? So actually, right, apa yang berlaku kan? Foton ni dibaling ataupun dihentam ataupun ditembak ke elektron ni. Right? Kemudian selepas foton tu berlanggar dengan elektron ni, foton tu dia akan bergerak ke atas, right? Dan elektron ni dia akan bergerak ke bawah. Korang tahu ke kenapa bila foton ni bergerak ke atas dan elektron ni mesti bergerak ke bawah? Tak. Okey, sekarang ni baru macam sebut pasal momentum tu. Faham tak? Dia macam okey, dia dan ini orang dengan Rose pun boleh jawab juga sebenarnya. Okey. Kita tengok sebelum pelanggaran ataupun bila kita cakap pasal pelanggaran ni, kita dah belajar pelanggaran dalam mekanik tahun 1 kan. Dia sentiasa ada sebelum dan selepas kan, sebelum pelanggaran, setelah pelanggaran. Tapi kita tahu yang kita tahu momentum, jumlah momentum sebelum kan, the momentum before total momentum before must be equal to the total momentum after, right? Jadi sebelum foton tu berlanggar dengan elektron tu, kita buat macam ni ya, right? Sebelum pelanggaran tu berlaku, foton tu ada momentum tak? Sebelum pelanggaran tu Ada. ada, okey. Momentum ni dia vektor. So momentum untuk foton ni dia ke arah mana? Kiri, kanan atau bawah? Kanan. Kanan kan? So kita boleh lukis. Okay, so dia ada tekanan di situ. Right? Elektron ni ada momentum tak sebelum pelanggaran? Tak ada. Ada so dia kosong lah. Right? So sebelum pelanggaran, the total momentum is entirely carried by the photon and is towards the right. Right? Okay, so sekarang ni selepas pelanggaran. Okay. Kalau korang tengok, kalau jumlah momentum sebelum pelanggaran dia semuanya ke arah kanan, berdasarkan prinsip hukum keabadian momentum, jadi jumlah momentum selepas pelanggaran tu dia mesti sama atau beza dengan sebelum? Sama. Sama kan? So dia mesti ke arah sini juga kan? Right? Okay, sekarang ni kita tengok bahagian ni saja, right? Kita tengok momentum yang menegak, right? Momentum menegak untuk foton ni ke arah atas kan, sini. Betul tak? Dia ke atas tu. Right? Tetapi kalau korang tengok the total momentum after collision, ada tak komponen menegak? Kalau ikutkan yang prinsip keabadian tenaga ni, ada tak komponen yang menegak untuk total momentum after the collision? Ada. Ada, betul. Kalau kalau serong tu dia tak kira menegak dan melintang ke? mana yang serong kat sini? Yang tu untuk yang ini untuk individual momentum kan. This is the momentum for the photon, momentum for the electron. Tapi sekarang ni kita nak lihat pada total momentum of after the collision. Kalau yang ni ada tak komponen menegak ataupun ada tak komponen menegak? Sepatutnya ada ke tidak? Sepatutnya tak ada lah sebab dia berlanggar je. Alright, so kalau ikutkan sini, tak ada, there is no
vertical component to the total momentum after the collision, right? Tapi macam Cha kata, kalau kita tengok individual momentum untuk elektron ni, untuk foton ni, dia ada je komponen momentum yang ke atas, betul tak? Dia ada komponen yang ke atas kan. Tetapi hukum keabadian momentum kata the total momentum after the collision, there's no horizontal component. Jadi kalau nak ada juga yang ni, apa yang mesti berlaku? What must the vertical component of the electron momentum be, so that bila kita tambah yang ini dengan yang ni, kita akan dapat kosong, tak ada horizontal component langsung, tak ada vertical component langsung. Must the electron be moving in that direction ke ataupun in this direction? Ke atas atau ke bawah? Saya tak dapat tangkap. Boleh ulang balik. Okay. Dia macam ni. Okay, saya apa? Okay, saya buat diagram, saya buat jadual yang mudah. Let's see. Okay, boleh saya buat. Okay, so collision. Right, so kita nak yang pertama ni untuk total momentum, kemudian saya pecahkan kepada so this is horizontal, vertical, horizontal, vertical. Right. So before the collision, all of the momentum, all the momentum is semua momentum ni is towards the right, right? So dia dan berdasarkan prinsip keabadian momentum, kita tahu selepas pelanggaran tu dia mesti sama juga kat sini kan. Dia tak boleh before macam tu, lepas tu tiba-tiba yang selepas tu dia jadi macam tu. That is forbidden by the conservation of momentum. Dia tak boleh juga tiba-tiba je ke sana kan. The total momentum must also be in this direction. Betul tak dia punya tu? So this is total momentum. Okay, so sekarang ni kita tengok yang untuk, I think we'll do it for the photon. So the photon has a momentum in that direction, right? And no momentum in the vertical direction. For the electron, right? For the electron, saya guna mana tu? Tak ada momentum horizontal direction, tak ada momentum vertical direction. Betul kan? Sebab elektron je tak bergerak langsung. So setakat ni okey ke untuk yang sebelum pelanggaran tu? Saya okey. Okay. So sekarang ni kita tengok yang selepas pelanggaran tu photon dulu. So for the photon, it has some momentum towards the right, but at the same time it also has a momentum towards the top, macam tu. Betul tak? Okay. So sekarang okey kan untuk yang photon ni? Okey. Okay, so untuk elektron ni pula, again dia ada momentum towards ke arah situ, right? Okay, sekarang ni soalan yang kita nak tanya adalah apa nilai ataupun apa vertical momentum untuk what is the vertical momentum
for the electron after the collision. Right? Kita nak tahu. Right? So adakah dia ke atas juga ke bawah ke kanan ke kiri ke ataupun dia diagonal ke? Right? So itu yang kita nak tentukan sekarang, kita nak jawab sekarang. Right? So macam mana kita nak jawab tu? Kalau korang tengok kan, the momentum before and after must be conserved, right? So kalau korang tengok, bila kita campur yang dua-dua horizontal momentum ni, kalau saya tulis ni, maksudnya cara macam mana nak tambah momentum ni, kalau guna lukisan kita just tambah macam vektor je lah kan. So kalau yang ini kita ada vektor hijau tu, lepas tu kita letakkan vektor yang biru di depan ni kan. Lepas tu hasil tambah vektor tu, vektor the net vector is from the starting point of the first vector to the end point of the second vector, right? So this is the resultant horizontal component of the momentum. Dan ya sama dengan yang kat situ. Right? Jadi sekarang ni untuk yang vertical component untuk yang elektron ni macam mana pula? Right? Kalau korang tengok kat sini, there is no vertical component before the collision. Jadi kita kalau tak ada komponen menegak momentum sebelum pelanggaran, korang rasa selepas pelanggaran tu kena akan ada ataupun tak ada komponen yang menegak untuk pelanggaran, komponen menegak selepas pelanggaran. Yang kini yang ni lah, kita nak yang mana, A, B, C ataupun D? Yang mana satu yang patut kita isi kat situ? Ya, yang B. Yang D? B, bola. Sebab nanti vektor menegak yang untuk foton tu akan campur vektor menegak untuk elektron, menghasilkan tak ada nilai vektor kosong. Ya, betul. Right? Betul. So itu jawapannya, right? Dan okey, kita pernah ambil. Okey, kalau cara tengok kan, untuk yang elektron ni kan, dia punya vertical component je ke bawah situ kan. Lepas tu dia punya horizontal component je ke arah situ. So resultant vector je akan ke arah mana? Timur laut. Tinggal macam tu. Kalau cara tengok arah gerakan ni, arah momentum ni, bukan ke sama dengan arah ni? Okay. Right? So sebab kenapa the reason why if you have one of the photon moving up this way, then the electron must be in this way. Sebab hanya dengan bergerak ke arah ini sajalah dia boleh memastikan yang komponen menegak momentum tu akan jadi kosong. Kalau katakan dia bergerak ke atas juga, then akan ada vertical, then the net vertical component tu akan ke arah atas, kan? Tapi kita tak ada pun, kan? Kita tak ada pun vertical component sebelum pelanggaran tu, jadi datang dari mana benda tu kan? So the reason why after the collision, if the photon were to go up diagonally like this, then the electron must be going down like this. Why? Because to conserve momentum. Dan korang kena sentiasa ingat, momentum ni, this is a vector. Jadi korang boleh gunakan prinsip kabaran momentum tu bukan saja untuk bagi tahu, untuk kira berapa laju benda tu akan bergerak selepas pelanggaran,
korang boleh gunakan momentum ni untuk bagi tahu ke arah mana benda tu patut bergerak. Ke arah mana dalam kes ni, ke arah mana foton dan elektron tu patut bergerak. Right? Jadi kalau dan uh, apa so for instance kalau foton tu contohnya if the photon if the photon were to let me just give my question. Katakanlah the photon were to go let's see, kalau dia katakanlah elektron tu dia tak bergerak ke arah sini tapi dia bergerak ke arah sini, right? Let's say the electron moves in that direction. Adakah arah gerakan elektron ke mengikut arah ni, adakah ia dibenarkan ataupun tidak? Is it possible for the electron to move in this ke arah anak panah hijau? Sebab pertama kalau jawapan saya sebab vektor akhir dia tak sama antara sebelum dan selepas. Kalau dalam bentuk ayat, momentum awal dan akhir adalah tak konserv macam tu. okay, good. So sebab kalau elektron tu bergerak ke sini dan momentum yang akhir tu dia kosong terus kan, betul? Dia become zero terus kan. Tapi yang kalau sebelum pelanggaran tu ada momentum ke arah kanan kan. I mean if it's kalau ikut arah warna hijau ni lah. Betul tak Aisyah? Betul. Okay. So benda ni mungkin setengah korang rasa Asian ini macam macam form 5 je kan, just tengok apa arah vektor. Tapi sebenarnya kalau korang faham pelanggaran, kalau korang faham vektor tu apa, vektor lah momentum adalah vektor. Sebenarnya tanpa buat pengiraan pun korang tengok rajah ni pun korang dah tahu kenapa elektron tu dia mesti bergerak ke arah sini kan. Dia tak boleh bergerak ke arah yang selainnya kan. Dan untuk menjawab soalan yang nak terbitkan formula yang mengaitkan sudut yang ni dengan yang ni, dia kena mula dengan prinsip keabadian momentum pun. You must start with the conservation of momentum, right? But then kalau korang tengok rajah ni atau tengok soalan ni dan korang tak terlintas pasal prinsip keabadian momentum, dan agak susah lah untuk terbitkan formula tu, right? Bukannya korang tak tahu pasal pelanggaran pasal keabadian momentum, korang tahu, cumanya mungkin korang jarang cuba untuk mengaitkan apa yang telah dipelajari sewaktu tingkatan 4, tingkatan 5 matrikulasi dan tahun pertama dengan apa yang sedang diajar dalam matematik kuantum sekarang. Dan itu sebenarnya yang menyukarkan korang untuk faham soalan tu. Bukan sebab korang tak tahu, tapi sebab korang setiap kali mula kursus baru korang macam reset balik kan. Reset balik apa yang korang dah belajar. Seolah-olah apa yang dipelajari sebelum ni tu macam tak ada kena-mengena dengan apa yang sedang diajar. Kalau macam tu dan memang susah lah dia. Right? So, bila kita dah faham tu, kita tengok soalan terbalik consider the scattering of photon by a free electron. So sebenarnya apa yang berlaku, initially you have the photon, well actually you have the free electron, dia pegun, lepas tu dia dilanggar oleh photon HV, kemudian selepas pelanggaran tu photon tu dia bergerak ke atas, manakala elektron tu pula dia bergerak ke bawah, right? So sebenarnya ada dua watak dalam drama ni, photon dan juga elektron, right? Photon dan juga elektron, right? So actually this is a before and after image, right? Figure rajah 1.9 ni, yang belah kiri ni, right? Yang belah kiri ni is before the collision. Sebab dia kata incident ni adalah foton yang sedang menuju ke arah elektron yang sedang pegun ni. Manakala yang belah kiri ni pula, this is after the collision. Scattered, maksudnya foton ni dia melantun daripada elektron tu. Kemudian elektron ni pula sebab dia dah dihentam oleh
sebab dia dah berlanggar pada foton ni, maka dia pun akan terpelanting ke bawah ni, right? Recoil ni macam terpelanting lah, pelantingan macam ni. Right? Jadi kalau korang nak bayangkan, sebenarnya ayat yang pertama ni dia nak kata okey, kau ada bayangkan ada satu elektron yang pegun. Kemudian kau tembak foton ke arah elektron tu. Itu je yang dia nak beritahu. Kemudian selepas pelanggaran, apabila foton tu berlanggar dengan elektron tu pergi satu hala, kan? Dan foton tu pergi satu hala yang lain, right? Itu yang dia nak sampaikan dalam soalan ni, right? So kalau korang boleh faham yang tu, then at least korang dapat gambaran apa yang sedang berlaku tau. Dan peringkat seterusnya adalah kita nak tahu apa topik yang berkaitan dengan tu, itu kemudian cerita lah. Tapi sebelum nak menjawab soalan tu, korang kena, dalam kepala korang kena ada gambaran apa sebenarnya yang sedang berlaku ni, apa fenomena yang sedang aku yang sedang aku cuba faham, right? So macam tu lah. Ada apa-apa nak tambah ke Cha dengan Wildan? Saya okey je, jelas. Right, so okay, so macam proof that, sebab punya iPad pun dekat Abi Battlefield, prove that the angle phi at which electron recoils related to the angle. Okay, so yang kat sini Syah kata yang fenomena ni adalah pelanggaran di antara foton dengan elektron, right? Jadi setakat ni apa fenomena dalam fizik kuantum, mekanik kuantum yang korang tengah belajar sekarang, apa korang ada tak belajar tentang pelanggaran di antara elektron dan foton dalam mana-mana topik sebelum ni? Yang setakat ni lah, setakat korang dah belajar. Setahu saya quantum scattering, tapi kalau saya tanya apa quantum scattering tu, saya rasa saya tak boleh jawab. Quantum scattering yang kita bincang tadi tu lah. Quantum scattering ni apabila macam Itulah fenomenanya. Itulah fenomenanya. Apabila kau ada elektron satu, lepas tu kau tembak dengan foton, itulah quantum scattering. Itu je. Dan itu je sebenarnya. Cuma cuma yalah, kenapa benda tu jadi macam sangat wow, sebab kalau korang fikir sebelum ni, dan saya rasa mungkin untuk Ong dan Rose mungkin diorang akan nampak benda ni sebab diorang belum belajar kuantum. Kita akan tanya, foton ni cahaya kan? Tapi bukan sebelum ni kita belajar cahaya ni gelombang. Macam mana gelombang tu boleh berlanggar dengan elektron, seolah-olah gelombang tu je macam bola guli atau bola snooker yang boleh berlanggar macam tu kan. So apa yang membelikkan, yang membingungkan adalah selama ni bila kita cakap pasal cahaya tu ada gelombang kan, ada gelombang. Tapi dalam contoh yang tadi tu, kita andaikan macam cahaya ni dia zarah, bukan saja dia zarah, dia boleh berlanggar dengan elektron ni seolah-olah macam kita langgar dua kereta ataupun dua bola yang berbeza, dua guli yang berbeza kan. Tak ke pelik tu. Macam tu lah. So quantum scattering dia tentang tu lah, tentang pelanggaran di antara foton dengan elektron. Itu je sebenarnya. Jadi bila selepas pelanggaran tu, ialah elektron tu mula-mula dia tak bergerak, dia pegun kan. Lepas tu bila dia dihentam oleh, dia kena tembak oleh cahaya tu, elektron tu dia mula bergerak. Jadi itu maksud sedikit tenaga daripada cahaya tu, tenaga yang cahaya tu miliki telah dipindahkan ke elektron tu. Sebab tu elektron tu mula bergerak. Dan bila cahaya tu telah memberikan sedikit tenaga je kepada elektron ni, artinya
selepas pelanggaran tu tenaga tenaga yang dimiliki oleh cahaya tu dia sama, lagi banyak ataupun lagi kurang dalam kes tu? Berkurang. Berkurang kan? So kalau foton tu je berkurang tenaga je, dia punya panjang gelombang akan kekal sama ke ataupun dia akan lagi panjang, lagi pendek? E sama dengan F lambda. Panjang gelombang akan lagi pendek. Lagi pendek Bukan dia Sekejap, kalau E sama dengan Hc per lambda. Dia kadar songsang Okay. so So, dia lagi lagi panjang. panjang kan? So kalau cara bandingkan panjang gelombang foton sebelum dia berlanggar dengan panjang gelombang jarak gelombang foton selepas dia berlanggar, the wavelength of the photon after the collision will be longer compared to the wavelength before. Sebab tu kalau cara tengok untuk Compton formula tu kan dia ada initial wavelength, final wavelength or incident wavelength ataupun macam tu kan. Dia ada apa nilai tu kan. Scattering formula. Share screen saya Formula share. Dan tengok kat sini kan. Kalau cara tengok kat sini kan. You have the incident photon and you have the scattered photon. So foton ni dia berlanggar dengan elektron, jadi dia pindahkan sedikit tenaga je kepada elektron ni. Elektron tu mula bergerak ke atas, right? Dan foton ni berkurang tenaga je. Jadi kalau korang tengok panjang gelombang, the initial wavelength will be different from the final wavelength. Sebab tu Compton formula ni dia ada ni bahagian ni, dia beza di antara jarak gelombang yang akhir dan jarak gelombang yang asal. Dan itu diberikan olehnya lah. A sama dengan M. Itu je sebenarnya. Jadi saya nak kata yang quantum effect ni kita boleh ubah daripada contoh sinar gamma yang gelombang pendek, bila quantum effect dia boleh tukar jadi gelombang radiasi macam tu. Gelombang yang lagi panjang lah kiranya. Ya, betul. Ya, betul. So you start off with a very high, betul macam Syah kata, kita maksudnya salah satu kesan kesarakan Compton ni, kita tembak cahaya bertenaga tinggi pada elektron, tapi cahaya yang keluar tu akan jadi lagi rendah tenaga je ataupun lagi panjang gelombang je lah. Kan tu je metode. Okay, wow. Ya. Ada juga satu lagi fenomena dia panggil inverse Compton scattering. Inverse Compton scattering ni rasa korang tak belajar, aku rasa dekat program fizik, tapi saya jangan bagi tahu je lah. Sebab dia straightforward je. Kalau kita faham Compton scattering sebagai foton berlanggar dengan elektron yang pegun kan, kemudian foton tu yang kehilangan tenaga, kita boleh juga ada situasi di mana elektron ni yang dilanggarkan kepada foton ni, maknanya dalam kes ni elektron ni dia pegun kan, tapi bayangkan kalau elektron ni memang dia dah bergerak, lepas tu kita lantunkan je dengan foton ni, dan foton ni dia bukan akan kehilangan tenaga, tapi dia akan naik tenaga je kan, lagi tinggi tenaga je. Jadi dalam kes tu cahaya tu akan bertenaga lebih tinggi lah selepas pelanggaran tu. So itu dia panggil inverse Compton effect. Maksudnya you, instead of the photon losing energy, the photon gains more energy. So itu pun boleh berlaku juga. So, Ya saya. Foton boleh statik ke? Boleh, foton tak boleh statik. So dalam kes tu apa yang kita buat, elektron tu dia kena saya pun tak pasti macam inverse Compton juga. Tapi just look it up. Inverse Compton scattering. Right, so yeah.
So kalau kat sini high energy electron, low energy photon. Okay, so dia berlanggar. So you have high energy electron kat sini yang bergerak ke arah kanan sini. High electron moving in this direction. Lepas tu dia berlanggar dengan photon moving in this direction. So akhirnya elektron ni akan pindahkan tenaga je kepada foton ni, dan foton ni akan bergerak ke arah atas ni. Elektron dia akan bergerak ke sini. Itulah. So this is inverse Compton scattering, right? Which is the which allows you to increase the energy of the photon. Okay, Syah? Okay, boleh faham? Right. Yang ini kalau dan sekali kalau Syah tengok arah gerakan setiap satu elektron dan foton, dia semua mematuhi prinsip keabadian tenaga ni actually. Semua ni. Dia kan, because the electron initially moves in this direction. And therefore after the collision it must also move in this direction. Lepas tu ni ada apa the photon moves in that direction, lepas tu final dia move in that direction, so dia cancel. So cuma ada momentum yang kat atas saja, macam tu lah. So conceptually itu je Compton scattering. Dan bila korang dah Compton scattering, light scattering ada juga kat sini. So scattering ni basically is just a fancy name for, sebelum ni kita cakap soal pelanggaran, tapi serakan ni pun satu sejenis pelanggaran juga sebenarnya. Right. Jadi kalau korang nak kata Compton collision, it is, you can say that as well, right? Cumanya sebab scattering ni biasanya merujuk kepada pelanggaran yang menyebabkan arah gerakan tu berubah, arah dan tenaga benda yang melanggar tu berubah. Itu je. Sebab macam berjaga tadi, macam kalau kita ada pelanggaran yang kenyal kan, then dia boleh mengubah laju, right? Satu benda tu akan satu benda melanggar pada satu lain, benda yang dilanggarkan tu dia akan bergerak, benda yang melanggar tu dia akan pegul. So that is an example of elastic collision. But scattering is always inelastic. So kiranya macam scattering is a subset of collision lah kiranya. So macam tu lah. Tapi bila korang dah yalah kita belum mula menjawab soalan tu lagi kan. Tapi dalam arti kata kita dah mula menjawab, dalam arti kata kita dah mulai faham apa sebenarnya fenomena yang kita kena tulis formula ni. Cumanya kita belum mula menulis jalan kira tu lah. Jalan kira tu tapi nak mula jalan kira tu akan jadi lagi mudah setelah kita faham apa sebenarnya fenomena yang sedang berlaku. Itu je. Sebab tu saya luangkan masa untuk menerangkan dari segi konsep apa yang berlaku. Sebab bila kita faham konsep tu dan lagi mudah kita faham, kenapa aku kena gunakan prinsip keabadian momentum, kenapa aku kena gunakan prinsip keabadian tenaga contohnya. Right. Okey ke Cha? Okey, saya okey. Cuma kena cuba jawab dulu lah. Ya, tak apa. Mungkin apa yang Cha dan boleh buat, baca balik bab tentang Compton scattering tu. Right? Sebab sekarang ni korang dah ada gambaran apa sebenarnya yang berlaku. Jadi cuba baca balik dan insyaAllah bila kita baca formula tu dengan kefahaman konsep, dia angka-angka ataupun formula tu tak nampak begitu menakutkan sangatlah. Right? Sebab kita boleh faham apa sebenarnya yang, sebab kita boleh decipher, kita boleh tafsirkan apa sebenarnya formula ni cakap. So macam tu lah. Okey ke? Mana Cha dengan William? Okey. Okey. Dah pukul 10.40, saya tak mau ambil masa yang lebih. Jadi boleh tak kita tangguh untuk malam ni?
kemudian kita sambung lagi pada hari Jumaat nanti insyaAllah. Okey ke semua? Masa sini dirakam jadi macam okey je, kalau terlepas pun dah boleh tonton balik. Kalau korang rasa kita boleh tamat di sini dan just mungkin give a reaction rasa just good or bye-bye or something like that. Dan saya tahu. Sir, Ya saya. untuk Jumaat nanti, Mhm. sesi tu akan intipati dia apa Dia kita saya rasa kita boleh teruskan apa jawab soalan yang apa macam free kan tu, sebab kita belum habis betul-betul lagi. Okey. Okey. Saya tengok dulu soalan. Boleh. Right? Kemudian kita juga boleh sambung pasal yang bahan rujukan. Yang tu pun ada berapa kali lagi yang saya tak sempat nak terangkan. Kalau tak sempat dan rakaman tu ada, Syah tak apa. Okey, baik sir. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, we go once around the table. Wida ada apa-apa nak yang nak disuarakan? Ada sir. Okey. Okay, alhamdulillah. Ong ada apa-apa? Okay, terima kasih banyak Ong. Rose ada apa-apa? Tak ada sir, okey je. Okay. Pada Ong dan Rose saya minta maaf kalau macam yalah apa yang kita bincangkan malam ni macam mungkin dia bukan berkait terus dengan apa yang awak sedang belajar sekarang, tapi saya harap awak boleh guna apa yang kita bincangkan tadi. Dalam kata sebelum kita nak memahami persoalan tu, kita kena bayangkan dulu apa yang soalan tu kata. Dalam kata apa fenomena yang sebenarnya soalan tu sedang cuba perkatakan. Dan bila kita ada gambaran yang jelas tu, barulah kita terjah guna formula tu lah. Itu intipati je untuk malam ni. Itu pengajaran je lah yang saya rasa yang kita boleh ingati lah untuk malam ni. Right? Jadi kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih lagi kepada kalian berempat. Kalau ada apa-apa soalan mungkin terlintas dalam fikiran awak, boleh tanya di grup Telegram ataupun PM saya pribadi pun tak apa. Right? Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat malam dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sir. Terima kasih semua. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Terima kasih semua. Assalamualaikum.